Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Julai 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Kerajaan dan Pakatan Harapan telah mencapai persetujuan bahawa tidak akan ada lagi perjanjian atau MOU baru yang akan dimeterai selepas ini. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, MOU yang dimeterai antara kedua pihak tahun lalu akan diteruskan sehingga Parlimen dibubarkan. Tidak perlu ada perjanjian baru ataupun persefahaman yang baru. Tidak perlu. Ya, saya mesti akur dengan keputusan parti saya. Jadi saya dah maklumkan kepada mereka, UMNO dah buat ketetapan tidak sambung. Ya, tetapi tak sambung dari segi perjanjian secara bertulis. Kenyataan Ismail itu memberi gambaran bahawa beliau mempunyai beberapa lagi perkara perundangan yang perlu diselesaikan sebelum pembubaran Parlimen. Bercakap kepada pemberita selepas sambutan Jubli Perak PT-PTN, Ismail berkata antara agendanya adalah untuk menggubal Akta Anti Lompat Parti dan pendanaan politik yang kedua-duanya disokong oleh UMNO. Tenaga Nasional Berhad TNB berjaya memulihkan bekalan elektrik secara sepenuhnya di beberapa negeri dan Lembah Kelang yang mengalami gangguan sejak tengah hari tadi. Dalam satu kenyataan hari ini, TNB berkata kesemua masalah itu berjaya diselesaikan pada jam 3 petang tadi. Menurut TNB, siasatan mendapati gangguan bekalan yang bermula pada jam 12.39 tengah hari berpunca daripada kerosakan di salah satu peralatan di pencawang masuk utama Yong Peng North di Johor. Ia telah mengakibatkan kehilangan beban sebanyak 2.2 gigawatt yang merupakan 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan di Semenanjung Malaysia. Antara kawasan terlibat adalah Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Ceras dan Bangi di Selangor, Bayan Lepas dan Seberang Jaya, Pulau Pinang dan Bandar Indra Mahkota, Kuantan, Pahang. Rata-rata pengguna di media sosial memaklumkan perkara itu berlaku secara mengejut. Perkongsian orang ramai menerusi media sosial umpamanya menunjukkan beberapa pusat beli belah di ibu negara terpaksa bergelap. Gangguan bekalan elektrik itu juga menyaksikan perkhidmatan transit aliran ringan LRT, khususnya laluan Ampang Seri Petaling, turut tergendala. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Tinggi Ipoh hari ini menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan terhadap Adun Trono Po Yong Chu Kiong. Ini selepas Hakim Mahkamah Tinggi Abdul Wahab Muhammad mendapati Yong bersalah merokok pembantu rumahnya 3 tahun lalu. Yong didakwa melakukan kesalahan itu di rumahnya di Taman Meru Desa pada 7 Julai 2019 di antara 8.15 malam dan 9.15 malam. Dia didakwa di Mahkamah Session Ipoh pada 23 Ogos 2019 ketika masih menjadi adun DAP dan Exco Kerajaan Negeri Perak. Pada 7 Disember lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Yong membela diri selepas memutuskan bahawa pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Untuk rekod, Yong keluar daripada DAP selepas Perikatan Nasional membentuk Kerajaan Negeri Perak pada Mac 2020. Dia kemudian menyertai Bersatu pada Disember 2020 sebelum keluar parti dan menyertai Parti Bangsa Malaysia awal tahun ini. Seorang saksi utama pendakwaan mendakwa dia amat terhutang budi dengan Lim Guan Eng dan tidak akan membuat keterangan palsu terhadapnya. Pengarah Eksekutif Kanan Konsortium Zenith Construction, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli berkata, ini kerana dia mendapat projek terowong dasar laut Pulau Pinang atas bantuan Lim. Saksi pendakwaan ke-23 itu berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Zarul sebelum ini memberi keterangan bahawa dia berasa terkejut apabila bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu didakwa meminta 10% keuntungan yang bakal diraih daripada projek itu pada 2011. Semasa prosiding di hadapan Hakim Pembicaraan Azura Alwi, Zarul turut mengesahkan bahawa cek palsu digunakan untuk memudahkan pembayaran rasuah kepada Lim. Saksi itu mendakwa
Kaedah ini dilakukan bagi mengelak nama tertuduh daripada muncul dalam transaksi kewangan. Zahro juga mendakwa selepas dia dibebaskan daripada tahanan reman 11 hari SPRM pada Januari 2018, Lim mengarahkannya bercakap kepada media berhubung tempoh tahanannya. Lim ketika ini berdepan 4 pertuduhan rasuah yang dikaitkan dengan projek terowong bawah laut Pulau Pinang bernilai 6.3 bilion ringgit. Berita seterusnya. Najib Razak yakin pelantikan barisan peguam baru akan membawa perspektif berbeza dalam pembelaan rayuan akhir kes SRC. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan penukaran peguam itu dibuat selepas mahkamah menolak peguam Diraja United Kingdom, Jonathan Laidlaw daripada mewakilinya. Terdahulu, Najib mengesahkan pelantikan firma Tetuan Zaid Ibrahim, Suflan TH Liu and Partners sebagai peguam cara baru yang akan diketuai Peguam Hisham Teh Pok Teh. Dalam pada itu, Najib berkata adalah tidak adil untuk media membuat kesimpulan bahawa bekas peguam utamanya Muhammad Syafiee Abdullah telah disingkirkan daripada mewakilinya dalam rayuan itu. Sebaliknya, Najib menjelaskan Syafiee dan firmanya masih lagi mewakilinya dalam kes-kes lain di mahkamah. Najib menegaskan keputusan menukar barisan peguam dan memberhentikan khidmat Syafiee dibuat selepas berunding dengan peguam di Singapura dan peguam bela kanan India. Berikutan perubahan dalam barisan peguam pembelaan, Najib semalam memohon untuk menangguhkan pendengaran bagi rayuan akhir kes SRC. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari iaitu 15 hingga 26 Ogos depan bagi prosiding pendengaran rayuan Najib. Pembentangan RUU anti lompat parti akan mendedahkan dalang sebenar yang melindungi katak politik, kata pemuda UMNO. Ketuanya Ashraf Wajidi Dusuki berkata, dalang berkenaan akan dikenal pasti jika mereka bertindak menolak RUU tersebut di Dewan Rakyat. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu berkata, RUU berkenaan yang mula dibahaskan hari ini seharusnya disokong dan diluluskan sepenuhnya dengan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Tegas Ashraf, UMNO juga sehingga hari ini tetap konsisten dalam perkara tersebut dan menyokong apa jua resolusi untuk menambah baik Akta Lompat Parti. Tambahnya, RUU berkenaan tidak boleh ditangguhkan lagi bagi memulihkan keyakinan rakyat terhadap ahli politik dan sistem demokrasi negara. Pembentangan RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 yang membabitkan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti dijangka menjadi tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. RUU tersebut adalah antara pembaharuan parlimen yang dijanjikan kerajaan hasil memorandum persefahaman yang ditandatangani Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan Pakatan Harapan pada 14 September 2021. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.